Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pagi ini kita sambung semula siri menghayati doa. Ini adalah merupakan siri yang ke-23. Dan mungkin sesiapa yang mengikuti, yang baru mengikuti siri ini, saya juga mengajak untuk menonton siri-siri yang sebelum ini untuk memahami dengan lebih mendalam. Mungkin sebahagian perkara saya skip, saya dah tak terang balik kerana telah diterangkan sebelum ini, dan sebahagian mungkin saya akan ulangi. InsyaAllah kita dalam siri ini membicarakan tentang doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW, yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kita mengambil manfaat daripada kitab dan sunnah untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk berdoa kepadanya. Kerana kita tahu perkara yang paling asas di dalam hubungan kita dengan Allah ialah seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam kitabnya, yang selalu kita ulangi, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja memberitahu bahawasanya kita hanya boleh memohon pertolongan dengannya, tetapi Allah Jalla wa'ala mengajar kita bagaimana cara untuk kita memohon pertolongan dengannya. Allah mengajar kita dengan berbagai-bagai cara. Sebahagian besarnya diajar dengan menunjukkan kepada kita doa insan-insan yang telah Allah redha, khususnya para nabi, para anbiya alaihimussalatu wassalam, para rasul, dan kemudian orang-orang saleh yang Allah telah merakamkan doa mereka dalam Al-Quran. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar bagaimana cara kita berdoa, dan baginda juga berdoa, bahkan baginda mengajar doa-doa kepada kita untuk kita membacanya. Dalam siri yang ke-23 ini ialah rantaian daripada siri yang sebelum ini. Kita masih lagi membicarakan doa di dalam Al-Quran. Dan kita telah bicarakan doa dalam surah Fatihah dan beberapa doa dalam surah Al-Baqarah. Dan kini kita membahaskan doa yang ada di dalam surah Ali Imran. Sebelum ini kita telah sebut. Dan ini adalah doa yang berikutnya dalam surah Ali Imran. Dalam ayat yang ke-38 surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang doa Nabi Zakaria alaihi salam. Apa doa Nabi Zakaria alaihi salam? Kita belajar untuk kita contohi doanya dan bagaimana keadaan baginda ketika berdoa. Allah menyebut, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah, innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria rabbah. At that time, pada masa itu, kita akan cerita pada masa apa. Da'a Zakaria rabbah. Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Kan? Apa Zakaria kata? Qala rabbi habli. Ini doa dia. Doa dia, rabbi habli billadunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berikanlah untukku. Hab ni saya telah beritahu. Wahab yakni kurniakan, terus bagi macam tu. Kurniakan untukku dzurriyyatan thayyibah. Zuriat yang thayyibah, zuriat yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau itu sangat mendengar doa. Yang mendengar doa. Yani, oh my creator, Rabbi, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Oh my creator, grant me from you a pious child. Innaka sami'ud du'a. Indeed, you are all hearer of prayer. Engkaulah yang mendengar segala doa. Sidang penonton yang dirahmati Allah, inilah doa Nabi Zakaria. Dan doa Nabi Zakaria ini, selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala terima. Kalau kita baca ayat yang ke-39, Allah menyatakan,
Fanadathul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Malaikat menyeru Zakaria. Malaikat ini jamak, plurals, yakni malaikat-malaikat. Sebagai kata Jibril dan malaikat yang lain. Sekumpulan malaikat menyeru Zakaria. Annallaha yubashiruka bi Yahya. Allah telah memberi khabar kepada engkau dengan Yahya, yakni anaknya Yahya. Yakni dia akan mendapat anak yang bernama Yahya. Dan seterusnya ayat itu. Tapi saya nak menceritakan bagaimana keadaan doa ini yang Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan untuk Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam bagaimana yang menyebabkan dia boleh berdoa supaya Allah bagi kepadanya zuriyatan tayyibah, anak yang baik, pious child. Anak yang baik ni, tayyibah ni bukan saja pious, yakni maksudnya beragama, tapi maksudnya anak yang sehat, yang baik, yang saleh. Itu maknanya. Nabi Zakaria alaihissalam, dia ketika berdoa ini kerana dia melihat apa yang berlaku kepada Maryam. Ini adalah ayat di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni menceritakan tentang keluarga Imran. Kalau kita baca isteri Imran, iaitu sebab Allah tahu wa idh qalat imra'atu Imran, ketika isteri Imran dia berkata, dia niat wa idh qalat imra'atu Imran, ketika isteri Imran dia kata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Tuhan, aku nazar untukmu apa yang ada dalam perutku ini muharrara. Yakni dia nak bagi satu anak yang khusus beribadah, berkhidmat untuk agama. Fataqabbal minni, terimakanlah nazarku ni. Ini dia doa, diminta Allah Ta'ala terima nazar. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi apabila dia dapat anak, dia tak tahu anak apa dalam perut dia. Dia kata inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Dia sangka tu anak lelaki. Tapi bila lahir anak itu, falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa. Falamma wada'atha, apabila dia telah lahirkan Maryam, dia tengok Maryam, perempuan. Qalat rabbi inni nazartuha inni wada'tuha unsa. Wahai Tuhan, aku telah lahirkan dia perempuan, anak perempuan. Dia tak komplain, tapi dia bagi tahu. Dia masa awal tu mungkin dia fikir anak lelaki nak khidmat lah. Tapi dia tak apalah, Allah bagi perempuan. Allah kata, Allah respon kepada dia, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu dengan apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha. Lelaki tak sama dengan perempuan. Ini adalah di sudut jantina. Kemudian dia kata inni sammaituha Maryam. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu apa yang dia lahirkan. Allah yang bagi pada dia. Dan dia dikata lelaki tak sama dengan perempuan. Inni sammaituha Maryama. Aku namakan dia Maryam. Wa inni u'idzuka billahi wa zurriyyataha minasyaitan. Inni u'idzuha bika wa zurriyyataha minasyaitanir rajim. Aku minta perlindungan untuknya wa zurriyyataha, dengan engkau, yakni denganmu ya Allah, dan daripada zuriat keturunannya minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Ini adalah cerita asal berhubung dengan Maryam alaihissalam. Jadi Maryam telah dilahirkan. Bila Maryam dilahirkan, asal isteri Imran memang bernazar, dan kemudian dia bagilah juga Maryam ni untuk beribadah. Allah kata fataqabbalaha biqabulin hasanin. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Allah kata fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah terima
niat dia tu, niat isteri Imran, terima Maryam tu. Niat dia nak jadikan anak dia ni khidmat pada agama, beribadah, Allah terima. Wa anbataha nabatan hasana. Dan kemudian Allah jadikan dia membesar, brought her up in the best possible way. Allah bagi dia membesar dengan cara yang baik. Akhlaknya baik, pembesarannya baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan dijadikan Nabi Zakaria yang jaga Maryam ni. Pasal ramai orang nak jaga Maryam ni, Nabi Zakaria jaga Maryam. Akhirnya dapatkan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni, dia sebahagian ahli sejarah menyebut dia adalah merupakan suami kepada mak saudara Maryam, sebelah ibu. Jadi dia dapat jaga Maryam. Zakaria wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk tengok Maryam ni, tengok keadaan dia, hal dia masih budak Maryam. Ada kereta api lalu, okay, belakang saya. Sorry, dia ganggu sikit bunyi. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab nak tengok Maryam, wajada 'indaha rizqa. Dia mendapati di sisi Maryam itu rezeki. Yani Maryam budak, tak ada dia kerja apa. Zakaria yang jaga dia, tengok-tengok ada buah, ada makanan. Qala ya Maryamu, anna laki hadha. Wahai Maryam, kau ambil mana benda ni semua? Kan? Daripada mana kau dapat benda ni semua? Qalat huwa min indillah. Maryam kata, this is from Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah grants unlimited provision whoever he wills. Allah boleh bagi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Kan? Allah grants unlimited. Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Unlimited provision to whomever he wills. Allah bagi pada siapa yang Allah mahu. Jadi apabila Zakaria tengok karamah, tengok perkara ajaib yang berlaku pada Maryam, dia seorang Nabi, terasa dalam perasaan dia, teringin juga ada anak yang saleh, yang mempunyai kurniaan Allah seperti mana yang Allah bagi pada Maryam ni. Macam mana Maryam ni dapat kurniaan Allah, nampak karamah Allah bagi pada Maryam ni. Ada rezeki pada musimnya, ada rezeki tanpa ada orang hantar. Tiba-tiba di sisi dia ada makanan, ada buah-buahan, ada rezeki yang baik. Sehingga Zakaria yang duk jaga dia heran macam mana rezeki itu boleh ada. Kat mihrab, kat tempat dia beribadat. Mihrab ni, asal mihrab kita sebut tempat prayer place, yang tempat dia beribadat. Macam mana Maryam boleh ada ni? Terimbul perasaan dalam diri dia. Alangkah indahnya jika aku pun ada anak sendiri yang juga Allah Ta'ala berikan kurniaan-kurniaan macam ni. Itu perasaan Zakaria. Di situlah datangnya ayat hunalika da'a Zakaria rabbah. At that time Zakaria make his doa. Ketika itulah Zakaria berdoa, buat doa dia sendiri. Dia berdoa. Dia tengok pada keadaan tu. Ini juga satu pengajaran pada kita. Apabila kita tengok satu kurniaan Allah pada orang lain, keajaiban dan seumpamanya, kita tahu Allah Maha berkuasa memberikan.
Maka kita doa lah. Kita tengok, Masya Allah, dia tu dapat anak macam ni, soleh, baik. Ya Allah, berikanlah aku. Kita doa. At that time, kita doa. Kan? At that particular time, kita doa kepada tu. Sebab kerana semangat kita, jiwa kita dekat dengan Allah, kerana kita melihat kurniaan Allah. Tengok Allah bagi rezeki pada orang kaya raya, ataupun bagi rezeki yang banyak kepada dia, bagi rezeki yang soleh pada dia, harta yang baik. Kita pun suka, kata, Ya Allah, berikanlah kepada aku harta yang, kita doa. Ini adalah salah satu contoh yang Al-Quran ajar kita. Time, right time untuk kita doa. Ketika kita melihat nikmat kurniaan Allah pada satu kurniaan yang orang lain dapat. Bila Zakaria tengok masuk, wa kaffalaha Zakaria. Zakaria ini dia yang jadi guardian untuk Maryam. Dia jadi penjaga Maryam. Jadi dia, bila dia tengok, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Masya Allah. Buah mana Maryam? Anna laki ya Maryamu, anna laki hadha? Maryam, mana dapat ni semua ni? Maryam jawab, qalat huwa min 'indillah. This is from Allah. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah merezekikan. Kereta api tuan-tuan, belakang rumah saya ni taklah jauh daripada sebab tu orang tak boleh buat rumah depan rumah saya, kerana seberang jalan tu ada kereta api. Tak apa. Jadi Maryam, dia kata, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah bagi siapa yang tanpa hisab. Tengok, kalau Allah boleh bagi kat Maryam, alangkah indahnya jika aku ada anak yang saleh, yang dapat kurniaan. Itu perasaan Zakaria. Itu juga perasaan kita barangkali apabila kita tengok, Masya Allah, Allah bagi kurniaan pada fulan. Terus kita doa. Mudah-mudahan mustajab. Mudah-mudahan mustajab. Kemudian apabila Zakaria, dia tengok, dia kata, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itulah, di situ, waktu itulah Zakaria berdoa pada Tuhan. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Wahai Tuhan, tengok, qala rabbi, wahai Tuhan. Saya dah sebut dalam siri-siri yang sebelum daripada ini. Doa Al-Quran dalam permintaan para anbiya, mereka menggunakan Rabbi, Rabbana. Kenapa? Ia daripada perkataan Rabb. Rabb ini pencipta, pentadbir, yang menguruskan, yang merezekikan. Itu makna Rabb. Maka dengan itu kita akan tengok, kita tak tengok disebut ilahi di sini. Disebut Rabb. Yakni kita, kerana sesuai dengan makam permintaan sesuatu kurniaan. Kerana Rabb, Tuhan, terjemahan Melayu Tuhan, tapi Arab lebih spesifik maknanya, lebih dalam maknanya. Rabb maksudnya, sebab tu kita tahu murabbi daripada rabba itu, ataupun Rabbul alamin, kita yakni yang mencipta, yang mengurus, yang mentadbir sekalian, itu Rabb, rububiyah. Sebab itu dia kata rububiyah. Jadi Rabbi habli, bagi untukku, kurnia grant me, bagi untukku, min ladunka, dari sisimu. From you, min ladunka ni yakni dari sisimu. Yang lain pun, anak-anak pun, orang lain pun Allah bagi juga. Bukan kata anak-anak tu lahir Tuhan lain, Allah yang sama. Tapi perkataan min ladunka yang diletakkan di sini, dari sisi engkau. Sebab tu kita ada orang sebut laduni itu. Laduni itu dari sisi Allah. Min ladunka, dari sisi engkau. Maksudnya special lah. Yang ni pemberian khas, bukan macam kanak-kanak biasa. Macam itulah kalau nak dipahamkan doa Zakaria itu. Ini pemberian khas daripada engkau. Yang ni pemberian terpilih. Min ladunka zurriyatan tayyibah. Zuriat yang baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah.
Anak ni ramai orang dapat. Yalah memang sebagai orang tak dapat anak. Tapi anak orang dapat. Tapi kalau dapat anak, tidak membahagiakan kita, tidak thayyibah, dia menjadi beban kepada kita, sebahagiannya menjadi fitnah di dalam kehidupan kita. Berapa ramai ibu bapa menderita kerana anak-anak. Berapa ramai ibu bapa menderita kerana anak-anak. Sebab itu kita bukan saja minta anak, tapi minta anak yang thayyibah, zuriat yang baik. Kerana berapa ramai masa hari anak tu lahir, ibu bapa sambut dengan penuh kegembiraan, tapi apabila membesar, ia menyebabkan ibu bapa akan berada dalam keadaan sedih dan penuh penderitaan. Sikapnya, akhlaknya, perbuatan dan tindak tanduk mereka. Zakaria berdoa dan Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita supaya kita mencontohi doa Zakaria. Zakaria dia doa, dia tak kata ya Allah bagi pada aku anak saja, tapi dia kata zuriatan thayyibah, zuriat yang baik. Jadi bila kita doa bagi yang dah dapat anak, yang belum dapat anak, yang nak tambah anak, minta Rabbi habli min ladunka zuriyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berikan dari sisimu untukku zuriyatan thayyibah, yakni zuriat yang baik. Bukan zuriat yang pasal orang lain pun ada zuriat juga, tapi kalau tak baik, dia akan jadi macam-macam masalah kepada kehidupan kita. Jadi fitnah. Bukan membahagiakan, tapi menyebabkan penderitaan kita. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau sami'ud du'a. Sami'ud du'a ialah salah satu panggilan untuk Allah Azza wa Jalla yang diajar dalam Quran. Sami' banyak tempat. Sami'ud du'a. Allah itu yang maha mendengar doa. Allah itu all hearer of prayer. Allah itu mendengar, yang benar-benar mendengar doa. Sami'ud du'a. Ya sami'ud du'a. Kita kata, wahai Tuhan yang maha mendengar doa. Itu kita panggil Allah ketika kita doa. Ya sami'ud du'a. Wahai Tuhan yang maha mendengar doa. Jadi kita tahu Allah mendengar setiap apa. Yang kita doa, yang kita lafaz di mulut kita, yang tersimpan dalam diri kita, Allah mendengar. Allah maha mendengar. Dan ayat selepas itu kita tahu fanadatul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab annallaha yubashiruka bi Yahya. Kemudian Allah bagi khabar, dia bagi pada Yahya. Cumanya kalau kita baca ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ini bermula ayat 35 sampai sekarang 38 dan seterusnya, kita akan dapati Zakaria ketika dia berdoa tentang doa ini, dengan doa ini, ketika itu Nabi Zakaria dalam keadaan tua. Yang logiknya dia tak boleh dah dapat anak. Wa mraati aqir, nanti dia sebut isteri dia pula itu adalah mandul. Jadi tapi oleh kerana dia tahu kalau Allah boleh memberikan benda yang luar biasa kepada Maryam, rezeki yang tak disangka, dan dia teringin nak anak macam tu, dia tak kata bahawasanya doa pun tak gunalah, aku dah tua lah, kan Allah nak boleh bagi pun. Kita jangan cuba untuk underestimate ataupun merendahkan kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala boleh bagi dengan cara yang dia tak sangka, kita sangka, dan dengan cara yang kita tak sangka. Sebab itu siapa pun kita jangan rasa doa kita mustahil dimustajabkan. Kerana kita bukan doa kat orang kaya, bukan doa kat kerajaan, bukan doa dekat orang yang ada kekuasaan, kerana semua mereka limited dia punya keupayaan mereka. Kita doa kepada Allah yang innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu di atas segala sesuatu sangat berkuasa. Jadi doa aja. Kadang-kadang kita nak doa, mungkin katalah doa anak, isteri kita doktor, kita mandul ke apa. Tapi kalau Allah doa Allah mustajab, kita akan dapat zuriat. Kita doa nak kahwin dengan siapa-siapa kan, kita kata mustahil lah. Mustahil pada manusia. Tapi kalau Allah kata ya, ia akan berlaku. Kudrat Allah, tidak ada siapa yang akan dapat menghalangnya.
Maka dengan itu, maka kita ambil iktibar daripada doa Zakaria alaihi salam dan apa yang berlaku pada Maryam alaihi salam. Bermula tadi dengan ibunya yang berdoa, idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wa idh qalat imra'atu Imran, ketika isteri Imran bernazar. Kita baca balik daripada awal tu, kita akan tengok silsilah rangkaian daripada peristiwa ni sehingga Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada siri ini. Bagi yang nak berdoa tentang anak, dia boleh juga menggunakan doa Nabi Zakaria ni. Bagi yang mendoakan hal-hal yang lain, dia juga boleh berdoa dengan macam mana, Rabbi habli min ladunka, wahai Tuhan, berikanlah untukku dari sisimu. Kalau kita nak anak ataupun nak harta kan. Kemudian kita sebut innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar segala doa. Ini adalah adab, kerana pas kita doa, kita puji Allah Azza wa Jalla, supaya dengan pujian itu Allah memustajabkan harapan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan kita diberikan kurniaan-kurniaan oleh Allah, dan doa kita tidak ada yang mustahil. Insya-Allah Allah menerimanya, dan hidup kita ini apabila kita bergantung dengan Allah, percaya apa saja kita nak, kita minta kepada Allah, dan kita yakin dengan kekuasaan Allah, kita akan melihat maksud kita dimustajabkan, akan dikurniakan oleh Allah dengan cara jalan yang kita sangka dan kita tak sangka. Bila Allah nak bagi. Maksud dia yang kita nak tu akan dapat, insya-Allah. Walaupun mungkin mungkin sebiji macam yang kita minta tu, kerana Allah mengetahui buruk dan baik apa yang kita minta. Namun segala hasrat yang menjadi hasrat kita akan dikurniakan oleh Allah apabila kita memohon kepadanya, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berhenti, saya seperti biasa, kita boleh berkongsi kuliah kita ini dengan rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat, insya-Allah. Okey ke? Suara saya jelas ke? Saya ingat pemandangan di luar lebih baik daripada dalam, insya-Allah.